pengurusi Adyatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni, dan kita juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita berada di dalam bulan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkatan pada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan panjangkan usia kami sehingga kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada malam ni kita berada di dalam bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kuasanya memberikan sesuatu kelebihan kepada sesuatu benda. Ada masa Allah beri kelebihan orang lebih daripada orang lain. Siapa dia? Para anbiya alaihi salatu wassalam, dia lebih daripada manusia yang lain. Bahkan nabi-nabi yang disebut 25 orang nabi-nabi, dia lebih daripada semua nabi yang lain. Bahkan nabi-nabi ulul azmi 5 orang lebih daripada nabi yang lain. Bahkan Nabi SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, lebih daripada nabi yang lain. Dalam hari ada juga yang kita panggil sebagai sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam ni makna dia apa ustaz? Hari makan ayam. Kan, itu hari-hari yang darah, tak payah cerita pasal ayam. Sayyidul ayyam maknanya ketua segala hari. Kita ada Isnin sampai hari Ahad, bos, ketua, champion, nama dia adalah hari Jumaat. Kita ada Sayyidul Syuhur, ketua bagi semua bulan, nama dia apa? Bulan Ramadan. Ada waktu mustajab doa, kelebihan malam, kelebihan pagi, kelebihan hujan, kelebihan waktu musim sejuk, kelebihan musim panas. Semua ulama-ulama banyak tulis kitab berkaitan dengan masa dan kelebihannya. Antaranya yang ditulis oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, Fadail Awqat, kelebihan waktu, masa dan zaman di dalam Islam. Termasuk dalam banyak lebih-lebih ni, nama dia adalah bulan-bulan dalam Islam ni, dia ada satu kelebihan-kelebihan tertentu. Kelebihan ini saya mulakan dengan bulan Rajab ini. Dia adalah satu bulan yang hebat dan satu bulan yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, kerana dia menjadi gerbang untuk menuju kepada Ramadan. Setengah ulama menyebut Ramadan ni, bulan Rajab ni, dia adalah bulan kita tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita siram, dan bulan Ramadan adalah bulan kita tuai tanaman kita tu. Setengah ulama bagi perumpamaan, bulan Ramadan ini, bulan Sya'ban ni adalah bulan untuk kita ni macam bersuci. Bersihkan dirilah. Bulan Sya'ban ni macam bulan kita ambil wudu, dan bulan Ramadan adalah bulan kita melakukan ibadah atau sembahyang. Banyaklah perumpamaan ulama bagi tahu tentang Rajab ini, dan lebih kurang ada nama Rajab ni lebih kurang 9 nama bulan Rajab ini. Kerana kata ulama, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kepada mulianya orang yang diberi nama, atau benda yang kita bagi nama, atau pentingnya benda tu. Banyaknya penggunaan, dia ada banyak nama yang diberikan pada dia kerana dia tu adalah sangat penting dan sangat utama. Macam nama Nabi SAW lah, banyak nama-nama Nabi. Tuan-tuan masuk ke Masjid Nabawi,
mula-mula masuk nak pi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, belah kanan dia ada tulis hampir 99 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahi, Al-Hashir, An-Nabi, At-Taubah. Ada banyak nama-nama Nabi keliling sampai nak main ke situ tu ditulis nama Nabi. Sebab Nabi orang yang mulia dan hebat. Nama-nama kiamat ada banyak tuan-tuan. Yaumul Qiyamah, hari orang berdiri. Sebab apa nama Yaumul Qiyamah? Sebab orang akan berdiri di situ tu untuk menyelesaikan banyak urusan-urusan di dunia. Yaumul Qiyamah. Yang kedua nama dia apa? Yaumun Nadamah, hari orang menyesal. Buat baik pun menyesal, buat jahat lagilah menyesal. Yang ketiga nama dia apa? Yaumul Jathiyah, hari manusia akan berlutut. Sebab apa berlutut? Sebab dia tak terbayang, tak imagine punya besar dosa yang dia nak terima balasan ke akhirat tu. Dia punya takut sampai lemah kaki dan lututnya berdiri, dia terpaksa jatuh rebah dalam keadaan berlutut. Nama dia Yaumul Jathiyah. Awak banyak nama sebab penting dan selalu guna. Macam kita lah, nasi ada banyak nama tak? Ada, si goreng ada, si tomato ada, si lemak ada, si paprik ada, si goreng ayam ada, si goreng daging merah ada, nasi putih saja tak ada goreng, macam-macam nama. Sebab apa? Sebab benda tu kita duk guna setiap hari. Nasi jagung nasi jagung ada, dan tak tahu nasi sangkuit pula buat. Tak tahu buat apa lah. Kami di Mesir dulu tuan-tuan, strawberry murah. Dia main satu zaman sekilo RM1.50. RM1.50 Mesir. Pak kupang duit kita sekilo. Strawberry sedap, tak tahu buat apa. Macam-macam dia blender bau susu tu biasa, bau yogurt semua. Dalam kami pergi rumah kawan tu, dia masak nasi strawberry. Kami kata awak nasi merah, dia kata nasi strawberry. Dia tak tahu buat apa, banyak sangat. Bukan reka nama. Jadi Rejab ni dia satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia menuju. Yang kedua, bulan Rejab ni dia hebat kerana apa? Kerana dia duduk di dalam bulan-bulan haram. Bulan haram ni apa Ustaz? Bulan haram ni ada 4 bulan yang nama dia bulan haram. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 yang berturut-turut. 3 yang berturut-turut. Wahidan munfaridan. 1 yang duk solo asing, duk ujung. Nama dia apa? Rejab. Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang satu lagi hujung bulan 12 tu nama dia Zulqa'dah, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan pertama, dan bulan Rejab. 3 bulan duduk sekali, 1 bulan duduk asing. Nama dia adalah bulan-bulan haram. Bulan haram ni apa Ustaz? Bulan haram ni benda yang diambil sejak daripada zaman jahiliah lagi. Benda ni duk ada. Orang sebelum Islam pun mereka kenal bulan haram ni. Dalam Islam tuan-tuan, bila Islam mai, ada benda yang Islam blok. Maknanya jahiliah dulu ada, bila mai Islam benda tu dah tak ada lah. Ada benda yang zaman jahiliah ada, dalam Islam bila Islam mai, Islam ambil benda tu bawa masuk kat dia, tapi adjust bagi lain sikit, bagi sesuai dengan syariat Islam. Ada benda yang dulu boleh, lepas tu tak boleh. Ada yang dulu tak boleh, lepas tu jadi boleh. Ada yang dulu boleh, Islam pun boleh. 3 benda. 3 contoh saya bagi kat tuan-tuan. Yang pertama, dulu boleh, bila Islam mai tak boleh. Berlambak lah. Antaranya adalah nikah adik-beradik. Zaman jahiliah, kita boleh kahwin dengan kakak. Dalam masa yang sama, adik ipar kita boleh jadi isteri kita. Sama-sama. Kakak dengan adik jadi isteri untuk seorang. Dulu boleh. Bila mai Islam, syariat ni tak okey. Diubah oleh Islam. Allah sebut dalam Quran, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
dan kamu menghimpunkan dua adik-beradik perempuan kecuali dulu. Maknanya kamu tak boleh nikah adik dengan kakak dalam satu masa. Kalau dulu hampa buat, itu dimaafkan oleh Allah, kerana masa tu Islam tak main lagi. Nombor dua, zaman jahiliah tak boleh. Bila Islam main, boleh. Apa dia? Nikah dengan isteri anak angkat kita. Kita tak ada anak, lama dah menikah, kita buat apa? Pi ambil seorang anak, atau orang bagi kat kita anak tu, nama dia anak angkat. Sama ada anak angkat tu dah besar ke, atau anak angkat tu baby lagi, kita ambil. Dan saya nak maklum kat tuan-tuan, di dalam Islam salah satu daripada termasuk dosa besar adalah mengubah nama baby anak angkat tu kepada bapaknya kita tu. Kita ada anak angkat, kita nama kita Muh, contohlah. Nama kita Mazlan bin Ramli, contoh. Kalau ada nama, minta maaf lah. Kita bin Ramli. Baby tu nama dia tak ada nama, kita buat nama. Ataupun baby tu ada nama, mak bapak dia susah miskin ke apa, bagi kat pejabat JKM kebajikan, kita ambil baby tu. Kita buat apa? Pi tukar surat, kita kata ini baby aku. Kita buat nama dia Aiman bin Syamsul. Kita tukar, mai kat kita, pi buat, kita kenal lah bapak dia. Kita buat Aiman bin tanpa kau bang nama dia tu jadi tu. Nama dia tu lah buh nama asal. Nama kita lah buh nama kita. Hukum dia haram dan dosa kita buat gitu. Kerana apa? Kerana tu bukan anak kita, tu anak angkat kita. Yalah ustaz, saya bela. Nanti dia tahulah. Kalau saya bawa bin lain, nanti dia tahulah. Baby dia tahu. Kalau tak ada anak, dosa tuan-tuan. Nak buat macam mana? Anak bukan beli-beli kat market Belpan. Ada Allah bagi. Allah bagi, ada. Allah tak bagi, nak buat macam mana? Dia tak ada rezeki, tak ada masalah apa. Ambil satu anak, kita bela dia, jaga dia. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Kata ulama bagi tahu, anak angkat kita jaga. Bila dia doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, dia doa, Allah bagi pahala kepada orang yang jaga mak dia macam mak dia, jaga dia. Jadi nak selesai masalah anak angkat ni apa? Yang pertama, jangan bubuh bin dengan bin kita. Kata Allah Ta'ala dalam surah Ahzab juzuk 22, kata Allah Ta'ala juzuk 21, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil mereka dengan nama mereka, nama bapa mereka sendiri, itu lebih adil di sisi Allah. Nak selesai masalah anak angkat ni macam mana? Susukan dia. Ambil baby kecil tu, bagi dekat isteri kita, suruh dia susu badan. Ustaz, isteri saya tak mengandung, macam mana isteri saya, badan isteri saya nak hasilkan susu? Boleh tak saya pergi beli farmasi ubat untuk memperbanyakkan susu, atau saya suntik untuk ada susu saya sendiri, saya bagi kat dia? Boleh, tak apa. Berapa kali kenyang? 5 kali baby tu minum sampai dia tertidur. Baby itu minum sampai dia tertidur 5 kali. Dia bin dengan siapa pun hang yang pasal, itu anak hang. Makna dia apa? Dia boleh, kalau hang lelaki, dia perempuan, esok besar dia tak payah pakai tudung bagi kita, sebab dia jadi anak susuan. Nak faham hukum mahkamah anak susuan? Buang perkataan susu tu, buang. Ni siapa? Ni bapak susuan aku. Buang susuan, dia bapak hang. Ini siapa ni? Ni adik susuan aku. Buang perkataan susu. Ni adik hang. Syarat kena minum susu. Tak boleh beli Dutch Lady bawa dalam botol minum gitu. Dia jadi anak susuan orang lain. Dia tak jadi anak susuan hang. Ustaz, anak saya ni boleh tak saya susu? Belajar apa dah? Berapa dah? Umur berapa dah? Baby saya besar dah Ustaz, 6 tahun dah. 6 tahun tak boleh. Baby saya ambil anak angkat lu masa dia tingkatan 6, boleh saya susu badan? Jangan ubat gila gitu. Tak boleh. Dia budak kecil, baby boleh lah 5 kali kenyang susu. Tak apalah tu cerita panjang. Dulu Nabi SAW ada anak angkat. Ada, nama dia siapa dah? Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu. Zaid ni nikah dengan siapa? Zainab radhiyallahu ta'ala anha.
Zainab dengan Sayyidina Zaid ni dia macam tak berapa serasi lah, hidup macam tak apa betul yang berkelahi lah apa semua. Jumpa Nabi SAW, akhirnya mereka berpisah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab turun ayat Allah nikahkan Nabi SAW dengan Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ni tuan-tuan satu-satunya sahabat Nabi, the one and only sahabat Nabi yang nama dia dimention direct terus. Direct perkataan nama dia seketui dengan Quran. Atas nama kebaikan. Nama Fir'aun ada ke? Nama Qarun ada juga. Tu halal ke tak baik? Halal ke baik ni nama diregister masuk Quran ni bukan calon-calon manusia lah. Banyak orang nama disebut dalam Quran. Nama Maryam AS, nama Luqman, nama Nabi-Nabi tu lain lah. Ayat ni Sayyidina Zaid bukan Nabi, tapi nama dia disebut dalam Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnaka. Ketika selesai Zaid dengan Zainab, kami nikahkan Zainab dengan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Arab jahiliyah menganggap anak angkat sebagai anak mereka sendiri. Menikah dengan anak, menikah dengan isteri anak seolah-olah hang menikah dengan menantu hang sendiri. Maka syariat ini dipecahkan oleh syariat Islam dengan datangnya perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatina Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu taala anha. Boleh nikah dengan isteri anak angkat, kerana anak angkat tu bukan anak kita, dia macam kita rapat dengan dia lebih, itu sahaja. Bukan kita dia anak daripada darah daging kita dah. Banyaklah tuan-tuan, kalau nak kira anak angkat Nabi-Nabi ni siapa anak angkat dia yang luar biasa sebita tuan-tuan? Orang panggil Nabi Musa bin Fir'aun, kerana dia memang membesar dalam apa? Dalam istana. Tuan-tuan balik rumah buka surah Syu'ara juzuk 29, juzuk 19. Ketika Nabi Musa AS mai jumpa Fir'aun, dia kata apa? Alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Bukan aku ke belahang daripada baby kecil tu, betul sampai besar aku belahang lah, aduh kejut aku, orang suruh aku sembah Tuhan lah apa semua. Bukankah aku telah belahang pada kecil? Nabi Musa ni dia ada akses perdana. Semua bilik mana dia boleh masuk dalam istana. Bilik simpan duit ke, bilik simpan mayat ke, bilik simpan. Hanya dengan hambat apa? Sebab dia champion, sebab dia digelar Musa bin Fir'aun. Tak apalah tu cerita anak angkat. Tak boleh Sebab apa tak boleh? Bukan. Boleh Sebab apa boleh? Sebab dia anak angkat. Islam mai dia adjust benda ni bagi jadi boleh. Dan nombor 3, benda yang dulu boleh sekarang boleh. Bulan-bulan haram. Dulu bulan haram sama. Bulan haram ni kami ustaz nak cerita bulan haram haram kami tak faham. Bulan haram ni haram berkelahi, haram bergaduh, haram maki, haram fight, haram perang, haram pedang, semua haram, tak boleh buat apa. 4 bulan tu jadi warok, mereka jadi baik je. Tangan macam ni macam nasi kumpulan solehah, baik je. Biasa, hari biasa beretuh bau ni memang fight gila-gila. Telefon member dalam grup WhatsApp, oi kau ajak tadi main kita fight kan ni, bawa unta tu bukan main gaduh. 200 tahun gaduh. Sampai dia pun tak tahu dia gaduh sebab apa. Tok Wan dia nak mati, Tok Wan panggil cucu dia dah jadi 3 macam ni. Ingat ni jahiliah ni. Ingat ni jiran sebelah kita ni korang ajar. Jangan tak berlawan dengan dia, kena lawan dengan dia. Baik Tok Wan, high five. Tok Wan mati, sambung pula. Dia ni pergi gaduh dengan sebelah. Tanya dia sebab apa hang gaduh? Aku pun tak tahu gaduh apa. Hang gaduh sebab apa? Tak tahu. Dulu 200 tahun dulu, unta dia ni adalah main makan rumput sikit 3-14 orang kat kawan ni, bak tu gaduh. Lah, bak tu yang gaduh. Jenis tu. Tapi bila mai bulan haram, tak berkelahi tuan-tuan. Beretuh pak tu, jeling. Hang tengok aku tengok hang jeling ke tu. Tunggu Rabiul Awal aku belah saham. Dia boleh simpan. Marah dia tu dia boleh tahan, dia boleh tu Zulu. Sebab apa dia bagus sangat? Dia bagus. Tak, dia bagus ada sebab, ada makna. Piramli kita. Baik ada makna. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 ni bulan-bulan apa? Bulan haji. Depa pun ada haji kok tuan-tuan, haji depa lah. Haji walapak ni haji tu. Haji bogel tak pakai apa.
Ada haji bogel, haji tepuk tangan. Laki bogel pagi, malam perempuan tawaf bogel gitu. Sebab apa? Sebab nak sembah Tuhan, kena macam mana kita Tuhan beranak kat kita awal-awal tak pakai apa, jadi kita pun tawaf tak pakai apa. Tu baby kat depa. Jadi masa musim haji, orang luar outsiders akan main banyak. Siapa? Orang duk di Syam, orang duk di Yaman, orang duk di segala mak nikah ni depa main luar tanah Hijaz, depa nanti main parking tang tu ramai-ramai. Di samping orang main buat haji, depa ni sewa lot niaga. Satu tapak 30, satu tapak 70. Tengok kalau end lot ke, corner lot ke, anak berapa sewa. Macam bazar Ramadan ni, depa pandai buat bisnes. Arab jahiliah ni maknanya bengong. Jahiliah tu maksud dia bodoh lah. Bodoh sebab tak sembah Allah. Tapi bab lain dia pandai. Bab cari ketui pandai. Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng Abu Labi and the gang semua ni, depa ni pandai cari duit. Orang luar main niaga. Musim haji, musim kita katakan durian runtuh untuk depa. Dulu tak ada PKP lah, ada PKP dia tak jalan ke. Tak apa tak boleh mampu keras tentu ke. Dulu tak ada kan, COVID semua tak ada, pakat berniaga tentu. Jadi Zulqa'dah orang main daripada luar, main bawa barang nak berniaga, bawa duit. Zulhijjah musim haji, berniaga. Muharram nak balik. Depa bukan macam kita naik Air Asia semua. Flight depa naik unta ni. Jadi perjalanan panjang. Risiko untuk dicuri di tengah jalan besar. 4 bulan ni, 3 bulan mereka buat awal ni untuk jaga kepentingan mereka kat Mekah. Jadi hang bawa duit banyak mana pun takkan siapa rompak hang, takkan siapa curi hang, orang takkan marah hang. Maksudnya aman perjalanan mai, niaga, balik bawa duit berniaga pun aman. Maknanya ketiga-tiga bulan masa musim haji tu adalah untuk duit depa ni yang nama dia adalah bulan-bulan haram. Dan bulan Rejab ni adalah bulan orang buat umrah pun orang tak kacau juga. Orang buat dengan keadaan dah aman. Jadi tuan-tuan, kata Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, juga disebut oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsir dia, wa baqiyat hurmatu syahrul hurum fi tad'ifil ujuri wal auzar. Bermula bulan-bulan haram ini menjadi mulia kerana dia dilipat kali ganda. Tuan-tuan main kuliah malam ni lebih banyak daripada pahala tuan-tuan main kuliah semalam. Sebab semalam bukan Rabiul, bukan Rejab. Pahala berlambak. Tuan-tuan derma, sedekah, puasa, qada semayang, bayar hutang, apa saja, belanja, apa saja nama kata baik tuan-tuan buat, bulan ni pahala 2 kali ganda. Dan fair and square-nya apa dia? Dosa pun 2 kali ganda. Dosa pun 2, pahala pun 2. Jadi tuan-tuan nak buat apa bulan ni? Bulan ni saya harap kat tuan-tuan adalah memperbanyakkan kebaikan. Tuan-tuan tengok 1-2 hari duk viral. Viral apa? Puasa. Dia tu kata tak boleh puasa, bid'ah, Nabi Muhammad tak pernah puasa. Dia ni pula kata hey puasa. Dia ni kata hey tak boleh puasa sebab hadis tu hadis dhaif, tak boleh puasa. Pakat duk berkelih lah, hang berkelih, aku berkelih. Dalam siapa tak buat amal, duk nganga saja gitu. Itu kelebihan Allah bagi kat kita lah, berkelih saja. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawa kat tuan-tuan sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadi panduan untuk kita dalam bab ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail. Sembahyang yang paling champion, paling bagus, paling afdal selepas sembahyang fardu adalah sembahyang qiyamul lail, sembahyang tengah malam. 3, 4, 5 pagi, 5:30 pagi tu sembahyang yang paling bagus sekali lepas sembahyang fardu. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Dan puasa yang paling terbaik sekali selepas daripada bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi hadis ni riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni kita dapat satu gambaran umum bahawa berpuasa di dalam bulan-bulan haram, yang Rejab ini termasuk dalam bulan haram, maka ini adalah puasa yang sangat baik dan sangat bagus dan sangat afdal kita puasa selepas daripada puasa Ramadan. Jadi kami nak puasa macam mana Ustaz? Dia kata hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
Boleh. Ustaz, saya tak larat puasa hari pertama, hari kedua, saya nak puasa pertama saja. Boleh. Ustaz, saya nak puasa 7 hari. Boleh. Ustaz, saya nak puasa 15 hari. Hang punya pasal lah, hang larat hang puasa. Ustaz, saya tak mau puasa terus, saya nak kedarah tiap-tiap hari. Hang punya pasal hang tak mau puasa pun tak apa. Sunat je. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat. Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariku. Orang yang buat boleh ganjaran dan pahala, orang yang tinggal tak dapat pahala apa. Jadi kami nak puasa 3 hari boleh tak Ustaz? Boleh puasa. Depa kata bid'ah. Bid'ah tak mana lah. Nabi SAW kata puasa terbaik sekali adalah lepas daripada bulan puasa adalah bulan haram. Jadi kalau nak puasa esok boleh dah? Boleh, sangat-sangat digalakkan. Ustaz, kami nak puasa Isnin, Selasa, esok kami nak puasa, lusa kami nak puasa, Isnin nak puasa sekali sebab Isnin sunat puasa. Boleh, ikutlah tuan-tuan, hari apa pun boleh puasa. Kita kalau orang nak buat amal soleh, jangan potong dia. Tuan-tuan yang senang nak puasa. Ibadat tu bukan kecil anak punya ibadat. Sampai maghrib nak puasa, dengan nak bangun sok lah apa semua. Kawan dah puasa sampai pukul 9, kita mak kata dia, ni Nabi Muhammad tak buat, dia suruh dia buka lah. Han jangan cari jalan nak potong ibadat orang. Han cari jalan macam mana nak lepas bagi dia puasa juga. Oi, hang puasa tak apa-apa. Puasa, han jangan niat puasa macam tu. Hang niat puasa bulan-bulan haram. Hang puasa jalan. Banyak juga orang puasa 27 Rejab. Ramai orang nanti puasa Isra Mi'raj. Tuan-tuan, dia tak ada dalam syarak kita puasa Isra Mi'raj, tak ada. Tapi kawan tu dah puasa sampai pukul 3 petang lah. Boleh tak kita kata dia buka? Jangan buka. Sebab Sat, aku fikir macam mana nak lepas puasa hang. Hang jangan niat puasa Isra Mi'raj. Lepas tu hang niat puasa sunat Rejab. Boleh. Dia boleh terus ya. Go on dengan puasa dia. Janji dia boleh puasa. Jangan kita jadi orang yang suka nipihkan pahala ibadat orang. Cari tang mana kita boleh lepas, kita bagi orang puasa. Jadi bulan ni baguslah tuan-tuan. Baguslah tuan-tuan, nak buat apa pun bagus ya. Nak sedekah bagus sangat, 2 kali ganda pahala. Tuan-tuan ada puasa-puasa dulu, zaman-zaman tak semayang dulu, zaman Pok Yeye bawa aci ronda belakang sigit semua dulu kan, merepek 1993, 1995, 2001, zaman tak main semayang, zaman tak main kuliah, semua duk pakai Pok Yeye, duk menari tunjuk langit, semua duk merepek. Zaman tu tak semayang lah, baguslah, insaf dah. Ni bulan Rejab ni duk dah buat apa? Ganti buang puasa-puasa ni, PKP duk menerak nganga di rumah, ganti siap-siap puasa ni apa? Semayang kita. Pukul 9, pukul 10 tu bawa sejadah, semayang, ganti subuh, ganti zuhur, ganti asar. Buat ibadat apa-apa kita boleh buat pun. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat dengan Allah Ta'ala, banyakkan selawat, banyakkan ibadat-ibadat sunat kita semualah, qabliyah ke, ba'diyah ke, kita punya ibadat witir ke, qiyamul lail ke. Kira nama kata buat persiapan untuk menghadapi bulan Syakban. Maksudnya sebelum kita masuk pertandingan lumba lari bulan dalam 2 bulan lagi tu, maka sekarang ni dah buat training lah. Lari sikit, stamina, bagi panjat gunung sikit, bagi regangan sikit, otot semua elok semua macam tu lah. Mana bawa basikal lagi 32 kilo, kena buat regangan sikit, kena buat kaki pergi straight gitu. Orang semua dah apa, bersimpul-simpul dah. Hang bangkit pagi, hang bawa basikal daripada sini pusing pergi Queens Bay semua, hamai balik. Betul-betul dekat Bayan Baru nanti menerap betul ya. Kena panggil tahanan awam, kejang kaki-kaki semua. Dia kena buat sikit-sikit dulu tang tu. Macam itulah Ramadan ni, dia nak sampai 2 bulan lagi, lebih kurang 64 hari. Maka bulan Rejab ni kita kira nak cari pahala yang sangat banyak. Dan boleh doa pada dia, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan juga tuan-tuan, malam ni malam mustajab doa. Malam ni mustajab doa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 5 malam yang mustajab doa. Pertama adalah malam-malam Lailatul Aidaini, malam 2 hari raya, hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha. Yang ketiga adalah malam Jumaat. Setiap hari Khamis malam Jumaat mustajab doa.
Yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Dan yang kelima, malam ni. Malam apa ni? Malam pertama daripada bulan Rejab. Bila malam, bila habis malam, azan maghrib tadi malam. Sekarang semua malam. Sampai bila? Sampai sebelum subuh. Tuan-tuan Nabi kuliah, balik rumah, bagi tenang sikit kat rumah semua, anak-anak ke apa semua dah, bawa sejadah, pukul 9, pukul 10, semayang ibadat sikit, doa kat Allah Ta'ala bagi panjang. Habis dah sesi pertama, esok pagi bangkit awal pula, pukul 5 ke, 5.30 ke, dan subuh 6.30 kan, dah nak sejam lagi, pantai pula semayang lagi lah, apa semua, doa, jangan terlepas. Nak doa apa Ustaz? Doa dunia boleh, doa akhirat boleh. Semua doa kita boleh tolong doa. Lagi mustajab doa kalau tolong doa kat orang. Ya Allah, ada kawan kami dekat kampung kami kena Covid, bagilah dia sembuh. Ya Allah, ada kawan kami duduk di hospital ni, jantung bubuh ni, apa pin tak pin, bagilah dia sembuh. Ya Allah, anak jiran aku selalu aku tengok polis duduk main angkut dia, penat kesian kat bapak dia menangis tiap hari, bagi dia jadi anak yang baik. Malaikat akan doa pada orang yang selalu doa kat orang, dengan kata malaikat walaka mithluhu, untuk orang macam tu juga. Kita doa kat orang Allah sembuh Covid, Allah tak bagi Covid dekat kita. Kita doa kat orang bagi sembuh anak dia jadi nakal, jadi bagus, Allah bagi anak kita jadi bagus. Kita doa kat orang tu bagi masuk syurga, rajin doa kat orang. Kerana kita doa kat orang, malaikat doa kat kita. Allah hebat lah. Malaikat doa lagi lah hebat tuan-tuan. Kita cak ayam lah. Malaikat tolong doa kat kita, bagus lah. Bila saya habaq macam ni, ada seorang Pak Long tu kata, bagus Ustaz, mulai malam ni saya nak doa. Nak doa apa? Saya nak doa, ya Allah bagilah jiran aku menikah satu lagi. Ni malaikat doa untuk orang macam tu juga. Kok mana pun dia fikir kok tu juga. Aku cerita macam-macam dah, sejam duduk ceramah, dia kira dapat yang tu. Dia kata, bagus poin Ustaz malam ni, tak apa, saya nak balik amal. Tengok minggu depan, gas dan kepala tengok. Bengkak mata, pakat gaduh lelaki ni. Doalah apa-apa benda berkaitan dengan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pada kita. Kalau boleh malam ni tuan-tuan pakatlah dengan isteri, bangkit awal sikit, 5.45 pun tak apa lah tuan-tuan, bagi diskaun sikit lah. Kalau boleh awal lah, 5.30 sedek lah. Doa suami isteri duduk pagi kan, doa lah anak-anak semua bangkit lah, kita buat qiyamul lail malam ni. Kalau tak PKP, saya selalu cadangkan qiyamul lail malam ni. Kalau tak PKP, selalunya saya cadangkan kalau masjid buat buka puasa. Esok 1 Rejab ramai orang puasa, jadi buat buka puasa. Sebelum buka puasa tu ada tazkirah. Ni cerita tak PKP lah tuan-tuan. Pukul 7.30 azan, pukul 6.45 kita buat majlis, baca Yasin ke, buat tahlil ke. Lepas tu 7 sampai 7.30 ada tazkirah sikit. Lepas tu kita doa kat Allah Ta'ala semua. Biasanya orang buat bila tu? Buat hari pertama atau sebelum tibanya pada malam ni. Banyak tempat-tempat masjid-masjid Mak Tafiz buat pukul apa? Pukul 6 tadi dia buat ada majlis. Buat Yasinnya, buat tahlilnya, kemudian ada tazkirah kelebihan Rejab, kelebihan Rejab sampai maghrib, pakai doa semua, habis semua baik-baik semua, terus masuk Rejab dengan biasa. Tapi tuan-tuan take note lah, kok-kok lah tuan-tuan depan tu dah Pak Long Covid dah tak ada dah kat kita ni. Jadi kita boleh lah buat majlis yang macam lagi kita boleh buat pada ni. Tapi kalau tak ada, tak apalah, kita buat sama-sama kita lah di rumah kita kan. Di rumah kita buatlah malam ni, pakat bangun apa song sikit, doa dengan isteri kita, dengan anak kita. Waktu munajat tu bagi lama sikit. Doa bagi isteri-isteri, bagi akhlak yang baik. Banyak saya tengok gangster lah, bini-bini semua sekarang ni tuan-tuan lah. Banyak saya pergi beli, kadang-kadang beli macam goreng pisang ke apa, kok kita sini lah. Oi, dia berniaga dengan lelaki dia. Dia buat lelaki dia macam sampah. Banyak tuan-tuan saya tengok panggil buruk tu. Dia suami dia kira. Dekat lah kira, orang duk tunggu tu. Suami dia duk niaga lambat. Padahal berlambak orang duk ada tu. Maki suami dia 8.2 kilo. La ilaha illallah.
suami kita kot. Dulu hang bukan doa dapat suami soleh masa duduk universiti semua menangis-menangis gitu, buat muka acar-acar solehah gitu, buat usrah lah apa doa-doa tu, dapat suami baik dimaki pula suami dia. Ya ilah ya Allah. Suami besar pada raja tuan. Nyai saya bang, suami besar pada raja. Katalah contoh Raja Siam. Raja Siam ditelefon. Dia kata Malaysia ni banyak, aku nak buat jemputan secara rawak. Dia telefon kita. Telefon ni di kampung kita. Malam lepas ni kita buat ambil. Assalamualaikum. Ada orang cakap tani. Sebab staf istana tu seorang boleh cakap tani, dia kecek tani kita macam kecek Kelantan tu. Nak jemput demo lah apa, nak buat demo apa tak tahu. Ni raja panggil hang sekian-sekian hari, kami mai ambil dengan helikopter depan rumah hang. Sekian-sekian tarikh semua ni. Raja mana? Raja Siam. Suami dia balik ke 10 hari, balik kuliah ya. Dia balik abang, tadi Raja Siam telefon. Kita kata scammer tu ada merepek apa? Betul ya Raja Siam, tengok ni dia hantar ni. PDF surat semua hantar ni. Dia bila? Esok malam dia panggil. Cik seorang yang nak pergi makan malam, hidangan yang paling hebat sekali dia nak buat. Suami dia kata, tak payah biar merepek hang ni. Orang Covid nak pergi Siam pula. Suami dia tak bagi. Padahal yang panggil itu siapa? Raja Siam. Dia boleh keluar rumah. Tak boleh lah keluar rumah. Sebab apa? Suami dia atas pada Raja Siam, yang paling champion. Tapi suami yang atas pada Raja Siam kena maki dengan bini dia 7 kilo. Hak tu yang kata hadut ada kita ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan buat macam tu tuan-tuan. Orang perempuan ni dia senang nak masuk syurga. Taat Allah, taat suami, ada ruang besar nak masuk syurga. Tapi yang sedihnya Nabi SAW kata, wahai orang perempuan, aku tengok hampa berlambat dalam neraka. Banyakkan sedekah untuk selamatkan hampa. Maknanya memang bagus. Kalau main masjid, surau, main ceramah, tuan-tuan tengok, oh mereka punya berlaku menangis gitu. Macam betul kita ingat isteri aku insaf lah. Tengok balik kereta dia tumbuk muka kita. Dalam kereta tak tahu rumah dia cek kepala lah. Tapi bukan sini, bayar lepas tu dekat bayar baru. Bayar lepas dia bagus lah, insyaAllah. Okey, isyak dah tuan-tuan. Jadi saya rasa kita berhenti sini dulu, insyaAllah. Yang baik pada Allah SWT, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda 'anna. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك الله.